khilaf seorang balu. Aku Ariana, seorang balu yang telah kematian suami tercinta 2 tahun lalu, ada sepasang anak. Aku akui, aku wanita yang ada rupa dan berketerampilan menarik dan disukai ramai. Tambahan lagi setelah menjadi seorang balu. Tapi aku tidak sesuka hati ingin melayan perasaan ini. Aku cinta mati dengan arwah suami. Kehilangannya buatkan hidup aku merana. Ya, sangat merana. Kerana aku sangat dimanjai oleh arwah suami dan kehilangannya buat aku terkapai-kapai. Aku harus struggle untuk pegang title ibu dan ayah pada anak-anak. Namun Alhamdulillah, aku punya rezeki yang melimpah ruah dan boleh dikatakan financial freedom. Masalah aku hanyalah emosi grieving, kesedihan yang berlarutan terlalu lama. Mulanya hati aku tertutup untuk menerima banyak lamaran lelaki yang cuba nasib mendekati aku. Tapi setelah masuk tahun kedua aku jadi balu, aku mula membuka sedikit pintu hati. Tujuan asal hanya untuk hilangkan rasa sedih. Itu je. Tiada goals untuk sebuah perkahwinan. Dipendekkan cerita, ada seorang lelaki yang telah berjaya membuka sepenuh hatiku. Aku dah mula rasa bahagia. Kesedihan aku pada kehilangan arwah suami juga makin lama makin hilang. Ya, begitu power ya aura lelaki ni. Aku namakan dia sebagai Rudy. Rudy sangat menempati lelaki yang membuat aku cair dengan rupa yang nice looking, kejayaan yang hebat, pemikiran yang sangat matang dan seorang yang knowledgeable. Aku akhirnya akui aku dah jatuh hati buat kali kedua lepas arwah suami. Hubungan aku dan Rudy berlaku secara semula jadi, masing-masing tertarik di antara satu sama lain. Kami berkenalan mulanya hanya di social media, tetapi Rudy amat transparent untuk seluruh kehidupannya. Semuanya sangat jelas tanpa sembunyikan apa-apa pun. Dan aku percaya dan akui dengan kejujurannya. Kami pernah berjumpa sekali sahaja dan sejak perjumpaan itu, hubungan kami semakin bertambah erat. Anak-anak aku juga seperti selesa dengan Rudy sebab dia ni pandai ambil hati dan selalu tanya khabar anak-anak. Pendek kata, Rudy ni memang husband material yang paling terbaik untuk aku pertimbangkan. Hubungan kami banyak di talian online saja seperti call, WhatsApp, tele. Tapi lately ni Rudy banyak bermesej di channel tele sahajalah. Dan paling tak sangka dia buat secret group tele untuk kami berdua saling bermesej bermadu kasih tanpa sempadan. Ini sebenarnya red flag ya. Tapi aku buta sebab sayang punya pasal. Dan kami dah mula jarang dah WhatsApp. Tapi call memang tetap setiap hari walaupun kerjaya Rudy yang sangat busy. Dia tak pernah lupakan aku. Seperti pasangan bercinta yang lain, kami juga tak terlepas daripada bisikan godaan syaitan. Ada juga kadang terlanjur mesej dan bersembang bab berakhir dan terkadang memberikan gambar selfie masing-masing. Tapi still ada batasan. Aku akui aku silap. Aku terlalu ikutkan rasa hati. Aku balu yang sunyi. Aku diberikan perhatian yang tak berbelah bagi oleh Rudy. Aku jadi gila bayang. Aku jadi sangat sayang pada dia. Sehingga kan aku rasa aku tak sanggup kehilangan dia. Sampailah satu hari terkantor yang Rudy ni dah berkahwin rupanya. Dia ada seorang anak. Tapi hubungan dengan isterinya bagaikan retak menanti belah. Dia kata tak tinggal sebumbung dengan isteri dan anaknya. Patutlah selama ni hidup dia macam orang bujang sajalah agaknya. Bebas nak telefon dan mesej aku tak kira masa. Walaupun sampai jauh malam. Rudy masih dalam proses untuk selesaikan masalah rumah tangganya. Dan aku pula sangat kecewa. Terasa dikhianati. Aku bagaikan hilang percaya pada Rudy. Aku rasa sangat bersalah dan terasa seperti penyondol rumah tangga orang. Walaupun hakikatnya aku tahu aku tak bersalah kerana sumpah aku ingatkan Rudy tak berkahwin dan bukan punya sesiapa. Dan aku kembali bersedih. Terasa bagai kehilangan kali kedua yang sakitnya juga sama. Aku mula tak ada semangat tapi tetap jalani tanggungjawab aku pada 2 orang anak. Tapi rasa sakit hati tu bercampur bau dengan rasa rindu yang sangat dalam pada Rudy. Rudy memang akui kesilapannya kerana tak berterus terang tentang statusnya. So dia memujuk aku berkali-kali. Aku yang pada mulanya marah dan terasa hati hingga blok habis semua social medianya. Tapi akhirnya cair dia juga. Aku lemah sebab tak nafikan aku sebenarnya dah mula cintakan dia. Kami mula menjalinkan hubungan semula. Aku pejam mata je dengan status Rudy yang masih tergantung. Yang aku tahu, aku nak rasa bahagia. Rudy memang pandai layan perasaan aku. Dia lah tukang beli motivasi, nasihat dan semangat untuk aku jalani hidup sebagai seorang balu. Aku akui, aku kuat kerana dorongan dan kasih sayang dia. Kami meneruskan cinta terlarang dan hubungan yang bodoh ni hampir setahun lamanya. Aku semakin tak boleh kehilangan dia. Sehinggakan satu hari tu, dia sampaikan hajat nak mengahwini aku tapi di sempadan. Bab ini yang membuatkan aku kembali tersentak.
betapa tidak bernilainya aku ingin dinikahi Rudy secara senyap-senyap je. Walaupun matlamat utama adalah untuk menghalalkan hubungan, tapi aku tak setuju dan terasa sangat berjauh hati. Aku rasa aku sudah jauh melayani hubungan terlarang dengan suami orang ni. Dan aku mula tersedar, Rudy mungkin melayani aku sebab dia juga sunyi, bukan kerana cinta yang tulus ikhlas. Mungkin lebih kepada nafsu. Dan aku menangis mahu-mahunya, terasa sangat khilaf. Ya, keterbatasan aku sebagai seorang balu yang selalu dihimpit rasa sunyi dan kesedihan membuatkan aku alpa. Buatkan aku terbuai. Gersang sangatkah aku ni? Tapi yang pastinya aku tak mahu terjerat dengan rasa ini lagi. Aku nak hidup bahagia dengan hati yang gembira. Sedangkan jika aku melupa dan meninggalkan Rudy pun, aku boleh dengan senang hati memilih ramai lelaki yang lain yang setia menunggu aku. Ada yang bertaraf bujang, duda, suami orang, malah yang berpangkat datuk, doktor, profesor pun ada. Tapi hati ni masih ada untuk Rudy. Adakah aku masih ingin menyambung semula khilaf aku ni? Aku tahu kalau aku terima Rudy, pasti semua masyarakat, malah netizen akan serang aku dengan gelaran penyondol. Tapi mereka semua lupa, hati dan perasaan bukan boleh dibuat mainan. Jika sudah sayang, amat payah untuk meleraikan ikatan. Tidak semudah terbalikkan tapak tangan. Malah Rudy juga punya niat yang baik ingin halalkan aku. Cuma statusnya yang membuatkan aku jadi ingin tarik handbrake. Aku juga masih waras dan rasional. Aku masih ingat Allah dan tak pernah lupa solat dan berdoa untuk Allah kurniakan kebahagiaan yang aku sedang cari ini. Tunjukkanlah aku jalan yang terbaik. Bantulah aku. Aku perlukan nasihat yang positif tanpa kata nista dan judgemental. Segala nasihat dan pandangan amat aku hargai dan mungkin dapat menjadi penyelesaian kepada masalah khilaf aku sebagai seorang balu ini. Apa yang perlu aku buat? Terima lamaran Rudy, buka pintu hati untuk orang lain, atau teruskan membesarkan anak-anak berseorangan sambil berterusan hidup dalam kesedihan?